Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi hari ini saya nak sambung siri pendedahan saya, ya, yang masuk bahagian ketiga. Jadi bagi mereka yang ingin rujuk bahagian pertama dan kedua, anda boleh berbuat demikian dengan scroll ke bawah ataupun pergi ke YouTube Regi J. Siri Taudin, ada bahagian pertama dan kedua di sana. Melainkan semalam di mana saya berhenti sekejap untuk mengulas, ya, isu peletakan jawatan Zuraida. Okey, so anda pun boleh rujuk video tu di YouTube Regi J. Siri Taudin. Jadi hari ini masuk bahagian ketiga, ya, dalam siri pendedahan saya. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya hanya akan dedah apa yang perlu bagi menjelaskan perjalanan saya dan bagaimana saya sampai ke tahap ni dan bagaimana saya sedar bahawa usaha penyatuan ummah perpaduan nasional ni ada masalahnya bukannya parti-parti kecil yang ditubuhkan ni, tetapi masalahnya UMNO dan PAS dan bagaimana timbul kesedaran itu. Setakat situ saja pendedahan saya. Maknanya jika ada perbualan-perbualan peribadi antara saya dengan siapa-siapa termasuk Najib tu, tak semestinya saya akan bongkar. Ini bukan sesi nak bongkar, ya, semata-mata untuk bongkar, ya. Baik. Ada banyak peristiwa yang menyebabkan saya mula mengesyaki Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan peristiwa-peristiwa ni, walaupun saya tidak ceritakan masa itu, tetapi dalam senyap saya duk perhati. Dan ini berlaku apabila bertemu secara langsung dengan Datuk Seri dan juga Datin Seri Rosmah selepas PRU14. Dan di dalam satu peristiwa tu, kalau saudara-saudari ingat, dulu saya pernah perjuangkan isu 2.6 bilion sekadar hendak tahu daripada Zeti, iaitu bekas peguam, bekas Gubernur Bank Negara, adakah benar Zeti telah memberi nasihat kepada Najib atau mencadangkan kepada Najib untuk memasukkan 2.6 bilion ringgit ke dalam akaun bank peribadi milik Najib, ya. Jadi saya nak tahu, itu saja saya nak tahu daripada Zeti, ya. Dan pada masa tu banyak maklumat yang disampaikan kepada saya adalah tidak benar, ya, tetapi sekadar nak tahu daripada Zeti, adakah Zeti telah memberi kebenaran ataupun mencadangkan kepada Najib untuk memasukkan 2.6 bilion yang didakwa derma tu ke dalam akaun peribadi Najib tu. Itu sebenarnya tak salah dan saya rasa itu memang patut dibuat pun. Jadi saya bertanya, setiap kali saya ingin membuat satu sidang media berkenaan isu tu, ada juga saya rujuk kepada Datuk Seri. Ini yang saya akan beritahu. Dan seolah-olah Datuk Seri akan setuju, sama ada setuju ataupun dia akan komen, ya. Biar lazimnya tidak komen, tapi ada sekali tu saya rujuk Datuk Seri kepada kertas siasatan SPRM oleh Syukri Abdul, ataupun kertas siasatan terhadap Najib Razak oleh SPRM, yang disediakan oleh bekas Pesuruhjaya SPRM Syukri Abdul pada 2015, ya. Jadi di dalam kertas siasatan itu saya lihat, di dalam salinan kertas siasatan tu saya lihat sebenarnya ada sumber-sumber jelas ditulis di sana, dan juga ini juga berdasarkan siasatan SPRM yang menunjukkan dari mana dana masuk ke dalam akaun Najib. Dan apa yang menarik perhatian saya ialah ianya bukan 2.6 bilion ringgit.
ianya jauh melebihi, tuan-tuan dan puan-puan, ianya jauh melebihi 2.6 bilion ringgit. Jadi nilai yang dipertikaikan itulah, lebih tepatlah nilai yang dipertikaikan jauh melebihi 2.6 bilion ringgit. Jadi dalam satu pertemuan dengan Najib, saya ada bertanya dengan Najib. Jadi ini disenaraikan dalam kertas siasatan terhadap Najib Razak, ya, nama dia kertas siasatan terhadap Najib Razak pada tahun 2015 oleh SPRM. Jadi saya lihat dalam kertas siasatan itu ada tanda-tanda Zeti setuju dengan 2.6 bilion tu masuk ke dalam akaun Najib, malah lebih dari 2.6 bilion masuk ke dalam akaun Najib, tetapi tidak begitu jelas lah daripada keseluruhan huraian di dalam kertas siasatan itu. Adakah benar Zeti berjumpa dengan Najib dan beritahu Najib, yes, mencadangkan kepada Najib, yes, anda boleh masuk, anda patut masuk ke dalam akaun peribadi anda atau tidak? Tidak jelas, ya, sebab sebelum PRU14 itulah persepsi dan propaganda yang dimainkan oleh mereka yang berkait dengan sel media Najib, bahawasanya ini adalah atas saranan Zeti, dan itu pun maklumat yang diberi kepada saya, maklumat palsu yang diberi kepada saya. Jadi saya nak tahu. So saya buatlah sidang media. Tetapi sebelum saya buat sidang media tu, saya tanya kepada Najib, dalam sidang media tu saya nak sebut bahawa rakyat Malaysia pun kalau nak berdasarkan fakta, biarlah fakta betul. Ianya bukan 2.6 bilion, ianya lebih dari 2.6 bilion. Jadi saya tertarik dengan reaksi Datuk Seri yang tidak ingin komen berkenaan perkara tu, melainkan dia beritahu saya rasa tak payah sebut yang lebih-lebih. Ya. Jadi kat situ saya mula curiga, mengapa jika tidak ada yang ingin selindung, mengapa? Kemudian saya berkata bahawa Datuk Seri memang betul kan, Zeti yang mencadangkan secara langsung kepada Datuk Seri untuk memasukkan dana 2.6 bilion atau yang lebih dari 2.6 bilion ke dalam akaun peribadi Datuk Seri, ya. Sebab itulah yang telah dimainkan oleh sel-sel media atau mereka yang berkait dengan sel media, ya, blogger dan sebagainya sebelum PRU14. Babak tu saya lihat ada keengganan komen. Saya lihat ada rasa macam tak ingin komen, dan saya tak dapat jawapannya jelas. Saya cuma dapat yang bahagian tu tak payah sentuh banyak sangat. Inilah salah satu titik permulaan terhadap kecurigaan saya, salah satulah, ya. Dan saya terkejut kemudiannya bila Datuk Seri Najib Tun Razak membuat temu ramah dengan Al Jazeera, tiba-tiba diberitahu kepada Al Jazeera bahawa 2.6 bilion yang masuk ke dalam akaunnya itu, dia hanya anggap ianya derma Arab Saudi. Bermakna dia sebenarnya tidak menyelidik sumber secara terperinci, dan itu pun telah dijelaskan oleh Najib, dan dia memang tidak pernah diberitahu secara langsung atau tidak langsung oleh Raja Arab Saudi bahawa itu adalah derma yang boleh digunakannya, seperti mana yang diwar-warkan sebelum PRU14. Bermakna Najib mengaku dia tidak tahu, dia tidak pasti itu adalah derma Raja Arab Saudi atau tidak. Bermakna kita ditipu sebelum PRU14. Jadi inilah salah satu lagi satu titik di mana saya mula mengesyaki Najib. Malah pada ketika itu saya pun sudah cukup marah, kerana saya sudah tahu bahawa sebenarnya Najib adalah penipu. Dia menipu, ya. Untuk melindungi siapa saya tidak tahu, tetapi dia menipu. Ya, mengapa ianya penting bagi saya? Ya, mengapa ianya jadi urusan saya? Pertama, sebab saya rakyat Malaysia.
sebab ini melibatkan maruah negara. Ini melibatkan siapa yang menjadi Perdana Menteri, dan ini melibatkan hak kita untuk memastikan bahawa negara kita ditadbir urus dengan cara yang telus. Tapi yang sebab kedua adalah perjuangan saya yang anda akan tahu selepas ini adalah sentiasa ke arah penyatuan ummah dan perpaduan nasional. Jadi secara senyap saya dah mulakan perjuangan tu sebelum PRU14. Kemudian selepas PRU14 saya adalah antara penggerak utama perjuangan ini di Lembah Kelang. Jadi apa yang berlaku adalah kita ada di kalangan kita mula rasa bahawa kita bukan bodoh, tetapi telah di perjuangan kita diperlekeh dan kita dilakukan seperti paria. Ya, bukan saya seorang. Kita ada buat satu perjumpaan selepas temu ramah bersama Al Jazeera oleh Najib, dan kita ada berbincang benda tu, dan saya lihat ada rasa fras di kalangan beberapa pihak. Ya, bagaimana kita boleh, dan saya menyoal, ya, bertanya dalam perjumpaan itu, bagaimana kita ditipu untuk memperjuangkan seorang yang sendiri di depan kaca TV mengaku bahawa dia telah menipu kita, dan dia teruskan penipuan itu menggunakan laskar-laskar dia, menggunakan blogger-blogger upahan dia sehingga hari ini, ya, untuk memperdaya mereka yang malas berfikir, malas merujuk kepada fakta, malas mengkaji. Ya, jika anda kaji dengan mudah ya saudara-saudari, anda cuma rujuk kepada Al Jazeera temu ramah bersama Najib. Kemudian selepas merujuk itu, anda sudah dapat jawapan. Ini keluar mulut Najib. Kita tak perlu dengar peguam mana, kita tak perlu dengar siapa-siapa. Ini Najib, pengakuan dari Najib. Dan jika anda merujuk sebelum PRU14, anda akan melihat cerita yang diwar-warkan ialah sah 2.6 bilion tu adalah dari Raja Arab Saudi. Ya. Tetapi dalam Al Jazeera dan di mahkamah, Najib cerita lain. Jadi apa yang berlaku di luar ni semuanya propaganda, dan pada masa tu kita rasa tertipu. Jadi dalam satu perjumpaan di kawasan Subang Jaya, kita membuat satu resolusi bahawa Najib merupakan ancaman kepada negara sebenarnya. Ya, Najib merupakan ancaman kepada negara kerana bila anda minta Najib, anda dapat satu package Najib and Rosmah. Ya, saya pun ada membincangkan pada masa tu dalam perjumpaan itu, panggilan telefon Rosmah kepada saya meminta Zahid letak jawatan dalam 24 jam. Bayangkan, ya, bila saya dapat panggilan tu, keesokan harinya Najib berang menerusi pihak ketiga. Saya diberitahu Najib berang dengan saya kerana menulis satu artikel berhubung Zaid Amidi. Jadi Najib tidak ingin, ya, Zahid tahu bahawa kem Najib ni tak suka sangat, tak cenderung sangat kepada Zahid. Jadi bila saya tanya mengapa berang, dia kata dia berang, Najib berang lah. Saya kata ini menunjukkan Najib sendiri tidak tahu apa yang bini dia lakukan. Ya, Rosmah panggil saya, suruh buat benda ni, suruh buat benda tu, suami dia sendiri tak tahu. Maknanya Rosmah akan buat kerja dia di belakang suami dia, dan suami dia tak tahu. Jadi saya suruh orang pihak ketiga tu beritahu Najib, ini ini yang saya dapat dari Rosmah. Tunjuk kat dia SMS tu. Ada lepas tu SMS. Ya, saya mangsa lah, saya inilah, saya itulah. Tunjuk kat dia, biar dia tahu. Ya, jangan sewenang-wenang, ya, pariahkan orang. Ya, tunjuk kat dia. Ya, what is she doing behind his back? Ya. So inilah insiden-insiden yang saya ingin kongsikan, yang meyakinkan saya bahawa jika orang ni jadi Perdana Menteri, kita akan ditimpa kesusahan. Dan anda perlu faham, ya, kita ditimpa kesusahan selepas PRU14 disebabkan oleh ketakutan pelabur setelah pembongkaran dibuat oleh DOJ. Beransur-ansur pelabur mula takut.
dan ekonomi kita terkesan. Dan juga hutang peninggalan oleh pentadbiran Najib. Maknanya tidak kira siapa yang mentadbir selepas 2018 tu memang kena akibatnya. Ya. Cuma Najib bernasib baik, dia kalah pilihan raya. Bernasib baiklah tu. Sebab lepas tu dia boleh kata, oh tengok sebab Pakatan Harapan ekonomi dah merudum sedikit. Takkan hari ni masuk besok dia boleh rudumkan ekonomi. Jika betul Najib melakukan yang terbaik, kesan daripada pentadbiran dia terhadap ekonomi akan berkekalan sekurang-kurangnya 3-4 tahun atau 2-3 tahun. Takkan hari ni kalah, esok dalam beberapa minggu ekonomi dah kena teruk. Itu dari sudut asas ekonomi tidak logik. Sebenarnya pelabur ramai dah mula takut dan kesannya dirasai oleh pentadbiran Pakatan Harapan. Ya, termasuk hutang keliling pinggang oleh negara. Ya. Yang akhirnya menyebabkan Tun terpaksa merunding semula kontrak-kontrak, perjanjian-perjanjian, dan ada juga berjaya untuk menyelamatkan 20 bilion lebih apabila kontrak ataupun perjanjian ECRL dirunding semula. Ya, untuk memastikan tidak ada ketirisan, untuk memastikan tidak ada kepincangan, untuk memastikan tidak ada saluran dana secara haram kepada mana-mana pihak yang berkait, sama ada secara langsung atau tidak langsung terhadap Najib. Dan seperkara lagi, kalau anda lihat, Najib sentiasa beritahu dia benda ni dia tidak tahu, benda tu dilakukan di belakang dia, benda ni dia ditipu. Jadi kalau orang boleh ditipu begitu mudah, diperdaya begitu mudah, jangan sebut Perdana Menteri, menteri pun tak layak. Maknanya dia dia sendiri secara tidak langsung mengaku dia seorang pentadbir yang buruk, antara terburuk dalam negara ni. Ya. So kita berbincangkan perkara ni dan capai keputusan bahawa kita sudah tersalah langkah. Ya. Dan baru pada masa itu kita rujuk kembali segala cerita-cerita yang dilemparkan oleh Najib terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan pada ketika itulah saya ada berjumpa dengan kenalan-kenalan lama Tun dan melakukan banyak penyelidikan. Ya. Dan satu-satu kita lihat tentang mana Kem Najib mereka cerita dongeng. Ya, dongeng. So, ini pencerahan saya buat setakat ini berhubung, ya, ianya khusus kepada isu 2.6 bilion. Esok ke lusa saya akan masuk berhubung dengan perjuangan penyatuan ummah saya dan apa sebenarnya misi asal saya, bagaimana misi saya berkait dengan cadangan saya hari ini, iaitu cadangan penubuhan The Rakyats Council. Ya, The Rakyats Council ni bukan hanya saya cadangkan penubuhan satu majlis penasihat untuk menasihati satu gabungan yang dinamakan GPN. Saya sebenarnya rasa daripada adakan pilihan raya umum ke-15, kita patut adakan darurat politik. Dan menerusi darurat politik ini, ya, tadbir urus negara dilepaskan sama ada kepada Mageran ataupun Majlis Pemulihan Negara versi yang dicadangkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, ataupun The Rakyats Council yang telah saya cadangkan. Dan jika anda tidak tahu apakah cadangan saya, anda boleh rujuk live yang lepas. Ada satu tajuk dia adalah The Rakyats Council atau mana-mana majlis yang sesuai, supaya kita dapat rehatkan politik buat seketika, kerana PRN Johor telah menunjukkan bahawa sistem pilihan raya akan gagal. Dan jika ada pilihan raya, kita akan dibelenggu terus dengan masalah ni untuk 5 tahun yang akan datang. Rakyat akan makin seksa. Tapi jika diadakan darurat politik, ya, jika tuanku melakukannya demi rakyat, saya kira tuanku akan menjadi yang di-Pertuan Agong yang paling popular dalam sejarah tanah air sekiranya ia dilakukan segera. Rakyat akan cukup bersyukur dengan tuanku sekiranya perkara ni dilakukan demi rakyat. Ya.
Jadi tanpa melengahkan lagi masa lagi, saya akan mengambil soalan. Jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang. Malabobo, hidup Najib, hidup rasuah. Maliki Mikhail, berapa banyak yang dicuri oleh Najib kalau bukan 2.6 bilion? Untuk tujuan live ini kita jangan guna perkataan curi. Yang saya maksudkan adalah aliran dana yang orang sentiasa kata 2.6 bilion, 2.6 bilion, ya, melibatkan perkara itu sebenarnya lebih dari 2.6 bilion ringgit. Ya. Cuba minta lah. Kalau Najib suka dedah benda ni, suka dedah benda tu kan, jadi suruh Najib dedah kertas siasatan terhadap Najib Razak, tarikh dia 2015, yang disediakan oleh Syukri Abdul. Suruh Najib dedah. Maknanya dari 2015 lagi dah tahu dah benda ni, ya. Dan tidak ada sebarang bukti konklusif dalam siasatan itu yang menunjukkan ianya dari Raja Arab Saudi. Seperti mana juga yang diputuskan oleh mahkamah. Dan sebenarnya seperti mana yang diakui oleh Najib sendiri. Jadi bila Najib sendiri dah mengaku, saudara-saudara, faham tak logik saya? Buat apa nak rujuk orang lain? Buat apa nak dengar orang lain? Buat apa nak cari sini, cari sana? Buat apa? Pergi cari je Temu Ramah Al Jazeera. Mudah. Very mudah. Ya. So ada soalan lain? Kalau tak ada, kita akhiri live je lah. Okay. Besok ya saudara-saudari, mungkin saya akan buat live, tetapi buat pertama kali ianya bukan live politik. Mungkin saya akan membuat liputan satu event, ya, melibatkan jazz, ya, music, ya, jazz, event yang cukup besar. Jadi jika berjaya, maka anda bolehlah, kita boleh berehat dari politik esok buat seketika, dan kita boleh sama-sama menghayati program jazz tersebut lah. Jadi apa-apa pun saya akan membuat pemberitahuan. Jadi tidak ada banyak soalannya. So saya akhiri live ni, ya, sebab anda besok tidak, lusa anda akan sedar betapa seriusnya perjuangan saya apabila saya huraikan secara terperinci paksi-paksi perjuangan saya. Anda akan lihat logik di sebalik perjuangan saya, dan anda akan lihat betapa konsistennya saya apabila saya berubah dengan keadaan. Maknanya apabila anda melihat cadangan terkini saya, rakyat sekaunsel dan sebagainya, ia selaras dengan apa yang saya ilhamkan dulu, inginkan dulu, cuma lebih berpaut pada realiti dan lebih sesuai dengan landasan kebenaran, lebih sesuai dengan keadaan semasa, ya. Jadi politik is dynamic, ya. Kita boleh harus tahu bagaimana nak mengubah perancangan, cadangan dan sebagainya berdasarkan perkembangan terkini atau kesedaran kita dari masa ke semasa. Jadi jika tidak ada soalan, sehingga kita berjumpa di lain masa, ya, ataupun mungkin esok untuk liputan live festival jazz tu. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.